Selepas hari-hari yang penuh emosi di Al-Aqsa dan sekitar bumi Palestin, kami menukar sedikit suasana perjalanan. Kali ini destinasi kami ialah Petra di Jordan, sebuah tempat yang lebih santai untuk diterokai tetapi tetap meninggalkan rasa kagum yang luar biasa. Perjalanan ke Petra membawa kami ke salah satu tapak arkeologi paling terkenal di dunia. Kita try. Bagi dia. You go naik, I tengok. Tapi kesian tak dia. How are you? I'm good. How are you? أهلا وسهلا. Where are you from, sir? From Malaysia. Oh, nice. Boy or girl? Boy. Hey, boy. Yes, sir. Please go ahead. يا راشد يا طارق. Friend, your legs from here. Your legs from here. شوية شباب والله. Wait. Tengok foto tu. Yeah. I give you lecture. Yeah, because it's nice panorama view down here. No, one photo. One photo. Yeah, you have later. Oh, later. Oh, okay. هيو ها. Hold here. والله العظيم اني نسيت. I will. Yes, here. And that one. Bye. What's your name, boy? My name, the horses. Who you and the horse? My name is Saddam. I'm Champaulo. Style. لا هذا 10 واحد جنباوي. Just a picture. Stop. Jom naik kuda. Amin, naik kuda jom. Ni ambil gambar satu. These are caves. Huh? The whole cave. Now, friend, What are they? you see from that point, you have a cave with that decoration. Creation. This is Natural. yes, with that. Oh. This is the houses. The house. Yes, the cave. You have a decoration inside the cave. This is the tomb. The tomb it's different the houses. I see. Right? Because the tomb you have decoration same that one. Okay. Right? Decoration. Okay. Yes. And then friend, because this is one the name is Apelix tomb. This is tomb for the king Zanabatian. Right? This is the name of place in Apelix tomb because you have 4 Apelix in the top like the Egypt Apelix. Egypt Acropolis. Yes. Untuk memasuki kota purba ini, kami perlu melalui Sik, sebuah laluan sempit yang diapit oleh tebing batu tinggi yang menjulang ke langit. Laluan ini berliku dan memanjang hampir 1 kilometer, seolah-olah membawa kita perlahan-lahan masuk ke dalam dunia yang berbeza. Di sini para pengunjung boleh memilih sama ada untuk berjalan kaki, menaiki kuda atau menaiki buggy yang disediakan oleh pihak pengurusan. Setiap langkah di dalam Sik terasa seperti berjalan merentas masa. Dinding batu yang tinggi dengan warna merah keemasan memantulkan cahaya matahari yang masuk dari celah-celah sempit di atas.
Kemudian di penghujung laluan itu, tiba-tiba muncul pemandangan yang sangat ikonik. Di hadapan kami berdiri Megah Al-Khazneh, atau lebih dikenali sebagai The Treasury. Bangunan ini dipahat terus pada tebing batu merah yang besar dengan seni bina yang sangat halus dan simetri yang menakjubkan. Saat pertama kali melihatnya, memang sukar untuk berkata apa-apa. Hanya mampu berdiri dan memandang dengan penuh kagum. هذه تدل على الجمال ابدا اني معلقه مع التسليم for the picture. Petra merupakan kota purba yang berusia lebih daripada 2000 tahun. Kota ini dibina oleh kaum Nabataean, satu bangsa pedagang Arab yang sangat maju dalam bidang perdagangan dan kejuruteraan. Walaupun terletak di kawasan gurun yang kering, mereka berjaya membina sistem pengurusan air yang sangat canggih, termasuk saluran air, empangan kecil dan tangki simpanan bagi memastikan kota ini terus hidup. Kedudukan Petra yang strategik di laluan perdagangan menjadikannya pusat ekonomi yang sangat penting pada suatu ketika dahulu, menghubungkan perdagangan antara Arab, Mesir, Syria dan kawasan Mediterranean. Namun apabila laluan perdagangan berubah dan beberapa gempa bumi besar melanda kawasan tersebut, kota ini perlahan-lahan ditinggalkan. Petra kemudian hilang daripada pengetahuan dunia barat selama ratusan tahun. Petra hanya ditemui semula pada tahun 1112 oleh seorang pengembara dari Switzerland bernama Johann Ludwig Burckhardt. Sejak itu, dunia kembali mengenali keajaiban kota batu merah ini. Hari ini, Petra diiktiraf sebagai salah satu daripada 7 keajaiban dunia baharu dan menjadi antara warisan sejarah paling berharga di Jordan. Selesai menjelajah Petra, kami singgah sebentar untuk makan tengah hari di Alcantara Restaurant yang terletak berhampiran pintu masuk Petra. Selepas berjalan jauh di kawasan kota purba itu, makan tengah hari ini terasa sangat menyegarkan sebelum kami meneruskan perjalanan ke destinasi seterusnya. Selepas makan tengah hari, perjalanan kami diteruskan ke satu lagi lokasi ikonik di Jordan, Wadi Rum. Jika Petra adalah kota batu purba yang penuh sejarah, Wadi Rum pula adalah hamparan gurun yang kelihatan seolah-olah datang dari dunia lain. Aktiviti kami di sini ialah mengejar matahari terbenam. Tetapi caranya bukan biasa-biasa. Kami menaiki kenderaan pantai-pantai merda gurun Wadi Rum yang luas dan terbentang tanpa penghujung. Jeep meluncur di atas pasir merah yang halus. Angin gurun menyapa wajah, pasir berterbangan di belakang tayar dan bunyi enjin menjadi muzik perjalanan kami. Wadi Rum sering digelar Valley of the Moon kerana lanskapnya yang luar biasa. Gunung batu pasir yang tinggi, formasi batu semula jadi yang dramatik dan hamparan gurun merah menjadikan kawasan ini kelihatan seperti permukaan planet lain.
Kawasan ini sebenarnya telah dihuni sejak ribuan tahun lalu dan pernah menjadi laluan penting bagi kafilah Arab yang merentas gurun. Hingga hari ini, budaya Badui masih hidup di kawasan ini, menjadikan Wadi Rum bukan sahaja indah dari segi alam semula jadi, tetapi juga kaya dengan warisan budaya. Menariknya, Wadi Rum juga sangat terkenal dalam dunia perfilman antarabangsa. Lanskap gurun merah dan gunung batu yang dramatik di sini sering berlakon sebagai planet lain dalam filem-filem Hollywood. Antara filem terkenal yang pernah dirakam di Wadi Rum ialah The Martian, Dune Part 2, Lawrence of Arabia, Rogue One, A Star Wars Story, dan Transformers Revenge of the Fallen. Keunikan bentuk muka bumi di sini menjadikan Wadi Rum lokasi yang sangat sesuai untuk menggambarkan planet Marikh atau dunia asing yang jauh dari bumi. Selepas menikmati pemandangan matahari terbenam di hamparan pasir, kami kemudian menuju untuk check-in di kemah yang terletak di tengah-tengah kawasan gurun. Kemah-kemah ini dibina khas untuk pengunjung tetapi masih mengekalkan suasana kehidupan tradisional Badui. Tak nak naik tu memang Zah.
Yes. Hello. Apabila malam tiba, suhu gurun mula menurun dan suasana menjadi sangat tenang. Pada waktu inilah kami diberikan peluang untuk melihat cara mereka menyediakan makanan tradisi Badui yang terkenal, iaitu zarb. Zarb merupakan hidangan daging yang dimasak secara tradisional di dalam pasir gurun. Prosesnya bermula dengan menggali lubang di dalam pasir dan menyalakan arang di dasar lubang tersebut sehingga pasir menjadi sangat panas. Daging, biasanya ayam atau kambing, akan diperap terlebih dahulu dengan campuran rempah-rempah tempatan sebelum disusun bersama sayur-sayuran seperti kentang dan lobak di dalam rak besi bertingkat. Rak besi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam lubang yang dipenuhi arang panas tadi sebelum ditutup rapat dengan penutup logam dan timbunan pasir di atasnya. Daging itu dimasak menggunakan haba dari arang dan pasir panas selama kira-kira 2 hingga 3 jam sehingga menjadi sangat lembut dan penuh dengan aroma. Apabila tiba masa untuk mengangkatnya, pasir dibuka perlahan-lahan dan uap panas mula keluar dari lubang tersebut. Oh, chicken. No. Kambing. Unta. Barang pasti. Welcome to the restaurant. حياكم الله على المطعم. يا هلا وسهلا. Ini apa? Sepah-sepah tu dia. Bukan. Sepah-sepah. Itu makanan kemah. Waduh, bersila. Aroma makanan yang dimasak di dalam gurun itu benar-benar membuka selera. Makan malam di tengah gurun dengan hidangan tradisional Badui ini menjadi pengalaman yang sangat unik. Malam di Wadi Rum juga sangat istimewa. Tanpa pencemaran cahaya bandar, langit dipenuhi dengan bintang yang begitu jelas. Suasana sunyi hanya ditemani angin gurun yang bertiup perlahan. Macam yang kita nak main sekolah rendah contoh. Kita berada di Wadi Rum, Jordan. Subhanallah, cantiknya tempat ni. Keesokan paginya, kami bangun awal untuk menyaksikan satu lagi keajaiban alam. Matahari terbit di tengah gurun. Cahaya pertama matahari perlahan-lahan muncul di celah gunung batu dan menyinari hamparan pasir merah Wadi Rum. Pemandangan itu begitu mempesona sehingga membuatkan kami terdiam seketika menikmati keindahan ciptaan Allah. Ya Allah, my heart it bends and bows in the silence where only you know. Subhanaka, the stars
stars, they sing your name. In the darkest night, I see a glimmer of eternity. Allahu nur as-samawati wal-ard. Your light guides the lost and scarred. Alhamdulillah, through joy and pain. Faith like the sun after the rain. Patience whispers in my ear. Hold on tight, the dawn is near. Ya Almighty. Selepas menikmati sarapan pagi dan pemandangan sunrise yang menakjubkan itu, kami bersiap untuk meneruskan perjalanan ke destinasi seterusnya. Kembara kami di Jordan masih belum berakhir. Nantikan episode seterusnya. The shifting sand